Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Saya Terence Das. Dan juga saya Hani Hamid. Alhamdulillah hari ini kita bersua lagi. Tetapi walaupun permulaan kita memerlukan satu energi yang positif, jika orang yang positif, tetapi kita tak nafikan. Dalam kehidupan kita ni Terence, ada waktunya kita menerima kabar-kabar yang tidak diingini dan menyedihkan. Dan ini antara yang terkini juga kita ingin kongsikan di awal siaran kita pada pagi ini. Mana berkaitan dengan seorang terbunuh manakala seorang lagi cedera apabila sebuah pesawat Hawk milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM terhempas di Pangkalan Udara Butterworth pada malam tadi. Kalau diikutkan, malam tadi belum ada lagi pengesahan mengenai identiti kru yang terbabit dalam kejadian yang berlaku pada pukul 10.07 malam di landasan Pangkalan Udara berkenaan. Namun begitu, kita beralih kepada berita yang seterusnya yang terkini dibawakan adalah berkaitan dengan TUDM telah pun mengesahkan identiti terbang yang pesawat terhempas tersebut. Kita menantikan perkabaran yang terkini ini, mana TUDM mengesahkan status 2 juruterbang pesawat Hawk yang terhempas di landasan Pangkalan Udara Butterworth pukul 10.07 malam tadi. Okey, ini dia nama-namanya. Okey. Ya, Kapten Muhammad Effendi Bustami dan rakannya Major Muhammad Faris Omar sedang menerima rawatan sebenarnya di Hospital Seberang Jaya. Kapten yang merupakan juruterbang maut dan rakannya Major Muhammad Faris kini sedang menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya dan dilaporkan dalam keadaan yang stabil. Bahagian Perhubungan Awam TUDM dalam kenyataan maklumkan kedua-dua juruterbang itu sedang melaksanakan latihan penerbangan night flying ketika nahas itu berlaku. Ya, baik. Dan dalam masa yang sama juga dinyatakan juga bahawasanya TUDM sedang jalankan siasatan terperinci nahas pesawat Hawk ini dan Timbalan Panglima Tentera Udara Lieutenant Jeneral Datuk Ahmad Ashgar Khan Goriman Khan berkata siasatan akan menjurus kepada aspek teknikal ke atas nahas tersebut. Okey, dan kita juga mempunyai sedikit kronologi nak dikongsikan dengan anda berkaitan dengan pesawat Hawk TUDM terhempas yang mendarat cemas sebenarnya sejak tahun 1996. Ya, pesawat pejuang Hawk 108 terhempas pada tahun 1996 ketika membuat penerbangan latihan berhampiran dengan pangkalan TUDM di Butterworth dan tiada kecederaan namun dalam insiden tersebut. Pada tahun 1996 juga pesawat Hawk terhempas dan meletup di sebuah gaung kecil di luar lapangan terbang Labuan di mana 2 juruterbangnya terselamat. 1998 juruterbang terkorban bila pesawat latihan Hawk 208 yang dikendalikannya terhempas di Kuala Betis 200 km dari Kota Baru dan insiden-insiden pada tahun 2000 pun turut berlaku, namun insiden sebelum semalam pada tahun 2017, jadi 4 tahun sebenarnya sebelum insiden terkini berlaku di mana sebuah pesawat pejuang Hawk 108 juga hilang di persekitaran utara Kuantan iaitu di sempadan Terengganu dan Pahang setelah terputus hubungan pada pukul 11.30 pagi. Insiden ini berlaku 15 Jun 2017. Ya, baik. Jadi itu sedikit insiden berkaitan dengan pesawat Hawk TUDM terhempas yang sebenarnya telah berlaku mendarat cemas ni pada tahun 1996 lagi sebenarnya. Dan apapun kita doakan sama-sama segalanya dipermudahkan. Baik, apapun kita nak kongsi juga berkaitan dengan peratusan yang telah pun dicatatkan bagi pengundian awal PIN Melaka semalam, mana daripada pukul 8 pagi sampailah ditutup bagi peserta mengundi 5.30 petang adalah sebanyak 89.9%. Tanggungjawab ini melibatkan sejumlah 10,390 individu yang merupakan 89.9% daripada anggota polis, tentera dan pasangan yang keluar menjalankan tanggungjawab semalam. Okey. Seterusnya, data COVID-19 di dalam negara terus mencatatkan plateau pada sekitar 5,000 kes baru direkodkan. 17 kes import. Ini akan terus berlaku bila kita perlahan-lahan membuka pintu sempadan negara. Dan semalam telah juga diumumkan bahawa bukan saja VTL bersama Singapura telah dimeterai, namun kita juga akan bergerak ke arah situasi yang sama dengan Indonesia, Jakarta dan juga Bali pada tahun hadapan. Dan juga negara-negara ASEAN yang lain seperti Thailand dan Brunei.
Okey, baik, ini satu berita baik sebenarnya, tapi dalam masa yang sama kita harus sentiasa berhati-hati disebabkan apa? Walaupun kita nampak ada penurunan dari segi kemasukan ke hospital, ICU dan sebagainya, tetapi nilai kadar kebolehjangkitan masih lagi tinggi. Kita harus ingat itu. Okey, dan dalam masa yang sama bercerita pasal dos penggalak mana bermula pada 22 November nanti adalah diberikan ruang dan peluang bagi golongan-golongan yang tertentu ini, terutama sekali terbuka untuk semua sebenarnya. Pendaftaran nama dalam senarai menunggu secara walk-in atau datang terus ke pusat pemberian vaksin kemudian kesan swasta di seluruh negara akan dilaksana mulai hari Isnin ini. Okey, jadi golongan yang boleh pergi untuk walk-in ini ada beberapa, termasuk mereka yang memang tak ada janji temu tetapi ingin mendapatkan dos penggalak, jadi boleh datang terus ke PPV tersebut. Okey, dan termasuk juga yang usia 12 hingga 17 tahun yang belum melengkapkan imunisasi. Ya, untuk yang mendapatkan Sinovac dan 3 bulan telah berlalu setelah anda menerima dos kedua, anda juga dalam kategori yang perlu mendapat dos penggalak. Selain daripada mereka dalam kategori umur 60 tahun dan ke atas telah melengkapkan 2 dos Pfizer berada dalam kategori usia yang lebih lanjut, dan juga petugas barisan hadapan khasnya yang memerlukan dos-dos penggalak ini. Jadi kepada yang lainnya harap bersabar, kita akan menerima sebenarnya makluman menerusi aplikasi My Sejahtera. Ya, okey. Jadi itu antara perkongsian awal kita dalam siaran Sahabat Pagi Malaysia, dan kita akan terus bersiaran sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami. Kita nak rehat sekejap dan kita akan kembali lagi seketika nanti.